Doktor tak dengar, doktor. Okey, tak dengar. Mikrofon termute dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. وارزقنا ومن النبيين وإلى الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT. Okay, cuaca ni hari ni suara tak apa bagus sikit lah. Okay, kita mulakan biasa dengan okay, recording pun telah bermula. Kita mulakan dengan perkongsian skrin dulu. Okey, masih lagi dalam senarai kalimah-kalimah di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan kalimah yang dibangunkan daripada alif lam ha yang membina kata terbitan ilahun yang digunakan di dalam lebih kurang 147 ayat ya di dalam Al-Quran. Kita kongsikan juga perkongsian kita semalam di mana kita telah membincangkan rangkaian kalimah bizikri rahmani yang adalah rangkaian 3 kalimah ya. Pertamanya bi yang pertama sekali di dalam rangkaian itu satu huruf B ataupun ba berbaris bawah itu adalah sebenarnya satu kalimah ya. Kalimah yang kedua ialah zikri dan kalimah ketiga ialah ar-rahmani ya. So daripada kalimah-kalimah ni cara kita mengenalnya ialah kita cuba keluarkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kalimah tu. Kita boleh lihat yang pertama sekali B yang pertama tu adalah harfun jar yang berfungsi memajrurkan isim maknanya peranan harfun jar di dalam Al-Quran adalah mengaitkan ataupun diikatkan dengan kalimah isim ya. So bila kita jumpa harfun jar kalimah selepasnya sentiasa kalimah kata nama ya, kalimah ismun. Dan apa yang berlaku ialah kerana kalimah ismun tu terikat dengan harfun jar, maka dia kalimah isim tu akan mengambil i'rab yang majrur ya. Jadi bermakna apabila ada harfun jar maka kalimah ismun selepasnya dimajrurkan ya, dia akan mengambil i'rab yang majrur. Jadi majrurnya kalimah tu adalah disebabkan oleh harfun jar ni. Dan yang kedua, kalimah zikri ni adalah isim jenis dia ya, jenis dia yang ni tadi jenis harfun jar. Zikri ni pula apakah jenis kalimah tu? Dia adalah kalimah isim iaitu kata nama, masdar. Masdar ialah verbal noun.
Dan masdar dia ada wazan, ya. So dalam konteks ni zikri ni adalah isim masdar wazan 1. Dan dari aspek jantina dia adalah muzakkar, kemudian bilangan dia adalah mufrad iaitu singular, dan i'rabnya yang majrur disebabkan oleh harfun jar tadi, ya. Dan makna kepada zikri ialah peringatan, ya. Makna secara harfiah ialah peringatan, ya. Dan az-zikri juga ataupun az-zikru juga adalah salah satu daripada nama yang digunakan untuk Al-Quran, ya. Okey, yang ketiga, maklumat yang kita boleh dapat daripada rangkaian kalimat ini, terdapat pertalian kepada kalimah bizikri. Jadi bila ada bi dengan zikri, pertalian tu dipanggilkan jar wa majrur. Waw ni bererti dan. Majrur ni ialah isim yang majrur. Jar tu ialah harfun jar. Itu yang dimaksudkan dengan jar wa majrur, ya. So biasanya wa ni dengan majrur ni kita tulis dia sekali sebab dia menjadi satu kalimah, ya. Nah, kalau dalam bahasa Melayu dan tu kita asingkan, ya, tetapi dalam Arab dan kalimah dan biasanya dia akan attach sekali dengan kalimah selepasnya. Seperti sinilah wahum. Jadi wa ni tidak diasingkan, ya. Wahum, jadi waw dengan hum tu menjadi satu kalimah. So bila kita menulis ruminya, kita akan tulis sekali lah, ya. Okey, dan maklumat yang keempat kita boleh dapati daripada rangkaian kalimah ni ialah kalimah zikri ni yang tadi juga ada terdapat kaitan di antara zikri dengan Ar-Rahman pula, ya. Ada kaitan ataupun pertalian yang kedua yang dipanggilkan idhafah. Jadi zikri ni sebahagian daripada idhafah, bermakna zikri ni ada peranan dia di dalam idhafah tu. Dia juga berperanan sebagai mudhaf, ya, sebagai mudhaf. Kalau kita nak kongsikan secara highlight dia secara kotak, kita birukan, ya. So dia sekarang ni berperanan sebagai mudhaf. Dan mudhaf ni dia mudhaf adalah kata nama iaitu isim, dan mudhaf ni adalah ma'rifah, ya. Dia adalah ma'rifah, dia bukannya nakirah, walaupun tidak ada alif lam ta'rifah di situ, tetapi dia adalah mudhaf yang ma'rifah. Kenapa dia mudhaf ma'rifah? Kerana mudhafun ilaih dia iaitu Ar-Rahmani ni yang adalah kalimah isim yang ma'rifah, ya. Kalimah kedua di dalam idhafah adalah dipanggil mudhafun ilaih, dan mudhaf ilaih, sekiranya mudhafun ilaih itu ma'rifah, jadi automatically mudhaf dia akan menjadi ma'rifah. Sebab tu dalam penerangan ni kita kata dia adalah ma'rifah, ya. So dia mudhaf kepada siapa? Kepada kalimah mana? Kepada kalimah Ar-Rahmani, ya. Kalimah Ar-Rahmani ini mudhaf, yakni mudhafun ilaih. Sebab itu dia tidak mengambil alif lam ta'rifah dan tanwin. So bila dia menjadi mudhaf, ya, jadi kalimah tu tidak mengambil alif lam ta'rifah, dan huruf yang terakhir ra ni tidak lagi bertanwin, ya. Tidak. Kalau kalimah ni tidak ada Ar-Rahman, jadi dia akan menjadi bertanwin sebab dia bukan mudhaf. Jadi kalimah dia bizikrin. Bizikrin itu kalau tidak ada Ar-Rahman, tak ada mudhaf, ya. Tak ada mudhafun ilaih, tak ada idhafah, maka dia adalah isim nakirah.
ya, dia ada lisin nakirah, maka dia akan mengambil tanwin, ya. Sekarang dia sudah menjadi mudhaf, so dia tidak boleh mengambil tanwin dan tidak boleh mengambil alif lam ta'rifah. Okey, dan maklumat yang kelima kita kata kat sini, kita boleh padamkan yang atas tu. Kalimah Ar-Rahman adalah mudhafun ilaih. Sekarang ni kalimah Ar-Rahman adalah mudhafun ilaih. Ya, dari segi jantinanya dia adalah muzakkar, dari segi bilangannya dia adalah mufrad, dan pada masa yang sama acuan ataupun bentuk kalimah Ar-Rahman ni adalah dibangunkan daripada acuan isim mubalaghah, ya, sebab nak membawa erti kepada sesuatu yang mempunyai sifat dalaman yang tinggi. Itulah mubalaghah, ya. Jadi maknanya apa-apa saja makna kepada Ar-Rahman tu dia memberi satu situasi yang sangat tinggi, iaitu apa? Pemurah. Rahman adalah pemurah. Jadi bila dia mengambil isim mubalaghah tu, dia dibentuk untuk memberi erti bukan saja setakat pemurah, tapi maha pemurah, ya, maha pemurah. So, maha tu bila kita translate dalam bahasa Melayu tu, itulah ciri mubalaghah. Dan mubalaghah biasanya dia dibentuk daripada acuan-acuan yang tertentu. So dalam konteks Rahmani ni sebenarnya dia dibentuk daripada acuan isim mubalaghah fa'lanu, ya, fa'la, daripada fa'ilam dia menjadi acuan fa'lanu, kemudian tukarkan fa'ilam tu dengan rohamim. 3 huruf akarnya di sini, ya. Kalau tuan-tuan nak tengok 3 huruf akarnya ialah yang ini, ya, ro, ha dengan mim. Itu dia punya 3 huruf akar dia. Jadi dalam acuan fa'lanu tu tukarkan dengan ro, ha, mim, dia jadilah rahmanu. Ya, jadi kata terbitan dia ialah rahmanu, ya. So daripada Ar-Rahmanu tu dimakrifahkan jadi Ar-Rahmanu. Kemudian bila dia berfungsi sebagai mudhafun ilaih, dia akan mengambil i'rab yang majrur, jadilah Ar-Rahmani. Okey, dan pada bahasa sama tentulah dia makrifah. Kerana apa makrifah? Kerana dia terdapat alif lam ta'rifah, ya, di awalan dia tu ada alif lam ta'rifah, itulah menunjukkan dia isim makrifah, ya. So naturally dia menjadi isim makrifah dan majrur kerana dia berpandang sebagai mudhafun ilaih. Okey, jadi pertalian di antara zikri dengan Ar-Rahman, ya, tidak termasuk B, ya. Hanya 2 kalimah saja, iaitu zikri dengan Ar-Rahman ni dipanggil idhafah. So pertalian tu dipanggil idhafah, dalam bahasa Melayu dia ialah sandaran, ya. Kalimah yang pertama zikri, dia bersandar kepada Ar-Rahman, ya. Peringatan Ar-Rahman. Okey. Ya, dan akhir sekali 7 makna kepada rangkaian kalimah ini ialah peringatan Ar-Rahman, ya. Zikri, okay, sepatutnya kita masukkan dengan, ya. Dia ada dengan B tu. Kita tertinggal, ya, dengan, ya. So, sepatutnya ada dengan peringatan
Ar-Rahman. So bermakna dengan Al-Quran. Ya. Wahum bizikir, maknanya dan mereka dengan Al-Quran. Ya. So semalam kita tertinggal B tu, ya. B tu ada dengan. Ya. So makna penuhnya ialah dengan peringatan Ar-Rahman ataupun dengan Al-Quran. Ya. Okey, itu perkongsian kita sehingga berzikir Rahman, dan akhir sekali kita sambung hum ka yang mana kita buat catatan hari ini, kita clearkan dulu dan kita pergi ke leksi logos untuk membincangkan terus hum kafirun, ya. Okey. So seperti biasa kita buat salinan daripada yang kita simpan di dalam Microsoft Word. Kita boleh copy dia, bawa ke leksi logos dan paste dekat leksi logos ayat yang sama. So di mana sekarang kita nak membincangkan kalimah dua sekali, ya, iaitu hum kafirun. Kotakkan dia, ambil warna hijau, ya. Ini kalimah yang kita nak bincangkan pagi ini untuk mengakhiri ayat inilah. Jadi home dia straightforward. Home ni adalah ulang kali ataupun ulangan kepada home yang sebelumnya. Situ wahum bizikri rahmat. Ayat ni sebenarnya kalau tidak ada home sini pun sudah sempurna, ya. Wahum bizikri rahmat ni kafirun sudah cukup, tetapi Allah nak memberi penekanan sekali lagi kepada home ni, ya. So penekanan tu kita namakan takkid, ya. Takkid tu daripada kalau harfun kita biasa kita namakan dia harfun taukid. Taukid dengan takkid ni adalah daripada sumber yang sama, ya. Sumber yang sama, tiga huruf akar yang sama, ya. Wakada, jadi taukid dan juga takkid, ya. Taukid adalah dalam bentuk dalam bentuk fa'il, yang sebab dia harfun taukid berperanan sebagai amil, jadi dia dalam bentuk isim fa'il. Kalau takkid tu lebih kepada isim sifat, ya, kepada sifat. Jadi kalau kita nak ambil maklumat yang berkaitan dengan dua kalimah ni, rangkaian kalimah ni, kita boleh buat sama dengan yang kita buat kepada bizikri Rahman. Ni tiga kalimah, yang ni dua sahaja, ya. Okay, jadi kita gunakan teks dan kita letakkan catatannya di bawah ni. Yang pertama sekali, apakah catatan kita dapat? Ya, mulakan dengan home, ya. So kalimah home so kita panggil dia takkid, ya, takkid. Bracketkan home tu, kita akan masukkan dalam bracket tu nanti, ya. Yang memberi penekanan,
kepada kalimah hum sebelumnya, ya. So dia nak mengatakan kalimah yang sama sebelum hum tu nak disebut sekali lagi supaya kita memberi perhatian. Kita ambil hum sini. Masukkan ke dalam bracket. Ya. Ada dua home, satu home di sini yang sebelumnya dimasukkan ialah home. So dia nak memberi penekanannya kepada home sebelumnya dan disebut sekali lagi home tu supaya kita memberi perhatiannya kepadanya. Okey. Dan kita letak maklumat yang kedua apa? Kafirun, ya. Kafirun. Okey, kafirun adalah daripada fa'ilun, acuan fa'ilun, jadi kita boleh mengenalnya sebagai isim. Okey, kita confirmkan dia dengan template. Ya, template yang kita perlu gunakan untuk menentukan jenis dia iaitu yang inilah fa'ilun, ya, yang ni. Inilah kafirun adalah dibangunkan daripada acuan fa'ilun, maka dia adalah isim fa'il wazan 1. Ya. Kalau nak kotakkan, dia adalah isim fa'il wazan 1, merahkan. Ya, isim, jenis isim tu adalah isim fa'il dan dia adalah dalam kumpulan wazan 1. Itulah jenis dia, ya. Isim fa'il wazan 1. So, kembali kepada leksi logos tadi. Ya, kita boleh menerangkan kalimah kafirun, ya. Kita akan masukkan kafirun dalam bracket tu nanti. Kita terang adalah isim fa'il. 2A, ya. Ya, fa'il. Fa'il apa makna dia, ya? Pelaku. Isim pelaku, bahasa Inggeris dipanggilkan active participle. Kalau kita biasa dengan bahasa Inggeris, kita boleh letak kat sini. Dia adalah panggil apa? Active participle. Kalau Melayunya, kita kalau nak letak Melayu dia, participle dia pelaku. Maknanya seseorang yang melakukan seseorang. Itu maksud dia. Seorang yang melakukan sesuatu. Okey. Kemudian lihat dia ada waw nun, ya. Waw nun ni menunjukkan gendernya yang muzakkar dan jamak pada masa yang sama, mengambil i'rab yang majrur. Jadi makna kalau waw nun ni dia akan memberi 3 in 1, 3 in 1. Jantina dia, bilangan dia serta i'rab dia semua kita boleh dilihat daripada waw nun ini, ya. So jantina dia adalah muzakkar, bilangan dia ialah jamak, okay, dan i'rabnya ialah yang marfu. Itu i'rab dia. Okay. So, kita masukkan kafirun di dalam bracket ni. Kopikan dia.
Masukkan dalam bracket. Kafirun. Kalimah kafirun ya adalah isim fa'il iaitu active participle, bahasa Melayu dia pelaku. Muzakkar yang jamak dan marfu'. Marfu' adalah i'rab ya. Apa tanda marfu' tu kita boleh lihat daripada ra yang berbaris hadapan ni dan diikuti dengan waw nun. Itulah tanda marfu' dia ya. Dan pada masa yang sama dia itu dalam konteks jenis kafirun, konteks jenis kalimah, tetapi dalam bahasa apakah peranan kafirun ni ya dalam kontrak daripada ayat wahum bizikir rahmanihum kafirun tu dia adalah berperanan, so kita boleh masukkan kita boleh tambah di ayat yang sama ataupun kalau kita nak letak nombor 3 nota pun boleh juga ya. Mungkin kita boleh masukkan yang sebab dia masih lagi membincangkan kafirun. Jadi kita boleh buat catatan kalimah ini juga berperanan sebagai khobar, Khobar, khobar ya. Kalau nak jawi nanti kita masukkan jawi menjadi jaan khobar tu. Selepas ini kita pergi ke Lexilogos, kita type jawi khobar dan kita masukkan dalam bracket dia ya. Sebab semalam kita kata home ni adalah mubtada'. Jadi ini ayat nominatif ya. So kalau kita nak letak pun tak apa, kita masukkan di dalam ayat nominatif ya. Nominatif ni kalau bahasa Arab dia rafa'. Nah, marfu' yang rafa'. Itu berperanan. Betul. dia Juga berperanan. Berperanan ya. Okey, berperanan. Okey, tertinggal ya. Okey, berperanan sebagai khabar ya. So ini mubtada', ini mubtada', ini khabar dia. Ya, khabar kalau kita nak tuliskan Arab dia, kita pergi ke Lexilogos. Ambil buat Lexilogos baru. Tekan saja L sini dan kita gunakan bahagian ni untuk menaip ya. Yang ni kita tak boleh padam lagi sebab kita nak guna lagi catatan tu. Kita type saja di situ. Khobar, itu dia. Khobar ialah khobaro. Asalnya ialah khobrun ya. Bila menyebut dengan waqaf dia jadi khobr ya. Orang Melayu kata khobar. Kopikan dia, masuk ke sini dan masuk balik dalam catatan yang ini dalam bracket. Itu dimasukkan khobar ya. Supaya kita tahu bila kita menulis rumi tu kita tahu apa jawi dia. Okey, di dalam ayat nominatif yang ayat ataupun dipanggil ayat yang rafa' ya, ayat marfu'. Okey. Selesai mengenai kafirun sebagai khabar ya. Dan jenis kalimah dia ialah isim fa'il muzakkar jamak yang marfu'. Okay, kita betulkan balik kedudukan kotak tadi ialah situ kedudukan ni ya. Kafirun. Okey, apa lagi maklumat yang kita boleh dapat? Nanti kita boleh buat macam mana kafirun ni dibentuk ya. Kita boleh gunakan Lexilogos.
kita pergi ke gunakan lesi logos ni, kita boleh buat pembentukan kalimah kafirun tu daripada 3 huruf akar kafaro. 3 huruf akar dia ialah kaf, kecilkan sikit dulu, nanti kita akan adjust balik. Kaf, fa dan ro, ya. Itulah 3 huruf akar dia. Dan kafaro ni bila digabungkan dia akan menjadi kata dasar, dan kita bariskan dia mengambil acuan fa'ala. Yang jadi kaf tu berbaris atas, fa baris atas, dan ro pun baris atas. Ro pun baris atas, ya. Kafaro. Kafaro tu sudah ada makna lah, ya. Kafaro ni banyak makna, ya. Dalam konteks ni dia makna dia ingkar. Ya, kemudian membentuk kafirun. Untuk membentuk kafirun sebenarnya dia mengambil acuan fa'ilun, dan tuan-tuan boleh lihat di sini tadi, inilah acuan dia, fa'ilun. So kita masukkan fa'ilun ni, boleh copy sini kalau perlu, masuk ke tempat yang sama tadi, pastekan dia. Itulah acuannya untuk membina kafirun. So dia fa'ilun, kafaro kepada fa'ilun, dia menjadi kafirun dulu, ya. Kafirun iaitu kaf baris atas dengan alif, fa baris bawah, dan ro baris dhammah tanwin, ya. Kafirun atau fa'ilun jadi kafirun. Tapi kalimah tadi kafiruna kita tambah saja waw nun untuk menjadikan dia kalimah yang jamak. Sekarang ni kafirun ni masih lagi singular, mufrad, kata terbitannya. So kita tambah waw nun untuk menjamakkan dia, sebab dia adalah jamak salim, ya. Jadilah dia kalimah kafiruna. Copy, letak di sini. Pastekan dia dan buangkan tanda campur tu supaya kita boleh menggabungkannya. Apabila ra yang bertanwin bergabung dengan waw nun, so dia akan gugur tanwin dia. So dia hanya mengambil satu baris saja, tak perlu lagi bertanwin, ya. Jadilah kafiruna. Tetapi Resam Usmani menulis kafiruna dalam bentuk menggunakan alif kecil, ya, bukannya alif konvensional. So kita teruskan kat sini, kita buat tanda arrow sekali lagi, dan kita tukarkan alif ni kepada alif kecil, ya. So kita buang alif tu dan kita tambahkan, gunakan yang ini, penjarak ni, letakkan alif kecil dan jarakkan sebelum fa tu. Ya. Itulah ejaan kafiruna, ya. Kalau nak panjang pun dalam ayat tu dia menggunakan, tengok tadi, ya, kafirun dia panjang, so kita boleh panjangkan lagi di sini dengan menggunakan extender ni, boleh panjangkan dia, ya, untuk menjarakkan kaf tu dengan alif, ya. Dari segi makna, dari segi nahwu dia tidak ada beza, cuma dari segi style penulisan sajalah. So inilah bagaimana kalimah kafirun kafirun terbentuk daripada kafaro kepada kafaro, kata dasar mengambil acuan fa'ilun jadi kafirun, kemudian kafirun ditambah waw nun jadi kafiruna. Kita tukarkan tulisan tu kepada menggunakan alif kecil, ya, alif kecil. Okey. Doktor, Ya. boleh tunjukkan sikit bagaimana kita nak adakan kotak hijau? Oh, itu apa, ya? Menggunakan orang yang share screen saja boleh buat.
Macam sekarang saya buat share screen kan. Saya je yang boleh buat lah. Kalau macam tuan-tuan semua tak dapat tengok tu, kalau saya tunjuk pun tak nampak. Sebab dia memerlukan ada feature dalam screen sharing tu. Bila kita buat screen sharing, kita ada dia punya icon ya untuk buat kotak hijau ni. Saya hanya boleh bercerita saja sebab tuan-tuan tak nampak ya. Tapi kalau nak praktis boleh. Nanti kalau praktis buat share screen, jadi saya akan tunjukkan. Dia ada feature dalam share screen tu, dia panggil annotate ya, bahasa Inggeris dia annotate. Annotate ni maknanya nak buat tanda-tanda macam ni lah. Ya, memasukkan tanda-tanda tu dipanggil annotate. Kena tekan annotate tu. Kemudian kita boleh pilih untuk buat kotak ni. Lepas annotate tu dia ada feature dipanggil draw, melukis. So dalam drawing tu dia ada pilihan macam-macam, ada arrow, ada baris, ada gambar hexagon pun ada. Lepas tu ada kotak. Yang ni saya ambil kotak ni lah. Itu kena praktis lah. Nanti kalau ada masa kita buat tuan-tuan buat screen sharing dan kita akan tunjukkan ya macam mana nak gunakan feature ni. InsyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, saya nak tanya yang nombor 1 ni kan. Kalimah takkid. Home. Takkid, ya. Yang memberi penekanan kepada kalimah home yang kedua ni. Yang pertama ni. Home yang ni, yang pertama. Dia nak sebut sekali lagi. Kan? Bila dia sebut tu maknanya dia nak mengingatkan. Nak menekankan home tu. Maknanya kalau ada kalimah macam ni lah, home dengan home 2, itu maknanya yang kedua tu dia yang masukkan tu lah. Ya, takkid lah. Ya, macam contoh dalam Al-Baqarah tu, ulaika humul muflihun. Bukan sebelum al-muflihun tu sebenarnya dalam al-muflihun tu dah ada dah mereka ya. Tetapi Al-Quran masukkan sekali lagi home tu nak bagi highlight. Highlight lah. Bahasa Inggeris dia nak highlight. Nak highlight home tu sekali lagi ya. Yang nombor 2 ni, kalimah ini juga berperanan sebagai khabar. Kafirun maknanya dia khabar, maknanya kita tak payahlah mencari mana dia punya isim. Isimnya isim apa pula? Ini mubtada dengan khabar. Oh, mubtada dengan khabar. Okey. Mubtada dengan khabar kan. Ini mubtada, ni khabar dia. Okey. Dia bukan inna. Kalau inna tu ada isim inna dengan khabar kan. So ini konteks mubtada dan khabar. So tetapi khabar ni di hujung ayat ya. So sebelum ayat khabar tu ada beberapa kalimah sebelumnya yang membentuk ayat. So kita boleh masukkan maklumat yang ketiga. Ya, maklumat ketiga kita ambil balik teks ni dan kita masukkan lagi maklumat yang ketiga ya. Jadi kita katakan jadi rangkaian kalimah dari DARI. Okay, dari mana? Dari bizikri ni ya. Atau nanti ataupun nanti kita letakkan semua sekali lah. Kita copy masuk dalam bracket ni, tak payah dari. So, rangkaian kalimah bizikri rahmani hum kafirun tu dipanggil jumlah ayat. Jumlah ni bahasa apa ya? Bahasa Arab Melayu dia panggil jumlah ialah ayat. Ya. Jumlah ataupun ayat. Okey, masukkan lagi jumlah khabar lah terus. Iaitu ayat khabar. Ayat khabar. Kalau kalian nak jawikan, boleh kita okey, kalau nak jawikan sebab kita kena bracketkan ya. Kita bracket di sini masukkan jawi. So yang ini tak payah bracket lah.
Ya, ayat khabar kita buangkan bracket dia. Jadi kita boleh type jawi dia. Pertamanya kita ambil dulu kalimah mana yang dipanggil jumlah khabar tu, kita copy saja daripada bizikri ni sampai kafirun ni. Ya, copy, Ctrl C, masukkan ke dalam ni. Itu dipanggilkan jumlah khabar. Ayat khabar ialah bizikri rahmanihum kafirun. Ya. Ayat khabar ni kita jawikan dia, ya, supaya kita familiar dengan jawi Arab sekali. So kita boleh gunakan leksilogon ni, pinjam dia kat bawah ni. Ini kalau dah selesai kita boleh buanglah. Ya. Buangkan. Kita type apa dia, jumlah khabar tadi dalam jawi dia. Iaitu jim dengan mim, boleh kecilkan sikit. Mim, la, lam, ta, mabuta. Jumlah khabar ialah kha, ba dengan ro. Khabar, itulah ya. Kopikan dan boleh bawa ke tempat tadi, kita masuk balik dalam bracket tadi. Besarkan sikit. Okay. Ambil balik tag tadi dan masukkan ke dalam bracket ni. Supaya kita kenal jawi dia sekali. Jumlah khabar, itu ejaan dia. Yang ialah adalah ayat khabar. Jadi wa adalah waw istinafiyah. Bukan, kita ada waw apa gitu? Waw haliyah. Sedangkan hum adalah mubtada, mereka bizikri rahman, dengan Al-Quran, hum mereka itu kafirun, ya, kafirun mengingkarinya, ya. Mereka itu mereka yang mengingkarinya. So mungkin last sekali kita buat terjemahanlah. So, kita masukkan yang terakhir ialah terjemahan. Terjemahan kepada mana yang dalam kotak tu, ya. Dalam kotak tu hum kafirunnya, mereka mengingkari. Mereka mengingkari. Yang bizikir rahman kita sudah buat semalam, iaitu dengan Al-Quran. So hari ini hum bizikir, mereka mengingkari, ya. Sini ada mereka, dalam ni pun sebenarnya ada mereka juga, ya, ada waw nun ni, tetapi bila menterjemahkan tak perlulah gunakan mereka dua kali, sebab mereka yang pertama ni adalah emphasis, ya, mengingatkan balik tentang hum yang pertamanya. Okey, dan kita boleh buat arrow dia untuk menunjukkan ini adalah catatan kepada apa yang dalam kotak ni, iaitu hum kafirun. Okey, kalau selesai kita boleh simpan dia dengan juga print screen seperti biasa, dan kita boleh buat rujukan lain kali kalau kita nak kongsikan mengenai. So sekarang ni bila kita sudah selesai menterjemahkan bahagian-bahagian ayat tu, jadi kita sebenarnya sudah boleh menterjemahkan keseluruhan ayat, iaitu ini adalah adakah ataupun apakah, adakah lah lebih tepat, adakah dia ini, ya, adakah dia ini yang mencerca, ya, mencerca Tuhan-Tuhan kamu, dan Allah kata sedangkan mereka itu dengan Al-Quran mereka mengingkari, ya, maknanya dia
nak menyalahkan Nabi kerana perbuatan bila Nabi berdakwah tu seolah-olah dia kata menghina dan mencerca Tuhan-Tuhan engkau orang. Tapi Allah balas balik dengan mengatakan sedangkan mereka tu tanpa mereka sedari yang mereka tu ingkar dengan akuan, maknanya tidak beriman dan tidak mengikut Al-Quran. Sadaqallah. Doktor saya nak tanya, doktor ada sebut ayat nominatif yang marfu'. Is it referring to ayat khabar tu saja atau the whole ayat? Daripada bila ayat nominatif dia bermula daripada mubtada' ni. Mubtada' dengan khabar. So wahum bizikri rahman ni ayat nominatif dia panggil lah. Hum kafirun saja ayat nominatif atau the whole daripada awal-awal? Wahum. Daripada wahum ni. Wow. Daripada wahum bizikri rahman ni hum kafirun. Oh, yang tu yang nominatif. Ayat nominatif ya. Sebab tu dikatakan di dalam ayat nominatif. Khobar di dalam ayat nominatif maknanya khobar ni di dalam ayat ni lah. Daripada wahum ni. So biasanya ayat nominatif mengandungi mubtada' dan khobar. Mubtada' dan khobar. Maknanya dia independent lah, maknanya nominatif dia. Independent, ya. Ayat yang independent dia dipanggil ayat nominatif. Ayat kita nak menceritakan tentang subject matter tu, itu ayat nominatif. Subject matter tu tidak dipengaruhi oleh kalimah-kalimah lain, ya. Memang cerita dia. So ini cerita siapa? Cerita home ni. Jadi cerita home tu ayat nominatif lah. So apakah cerita dia? Cerita dia ni ingkar dengan Al-Quran. Maknanya mengandungi Mubtada' dan khabar. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Okey, kita sudahi di sini dulu untuk hari ini, insya-Allah. Besok kita akan boleh memulakan perkongsian kita ayat baru, ya. Kalau kita belum print screen, kita boleh ulang sekali lagi, tak apa. Kita tengok ada ayat baru, iaitu ni boleh kita clearkan dah sebab kita dah ambil screenshot tadi. Bermakna besok kita boleh memulakan 21:43 ya. 21:43 kalau kita besarkan sikit. 21:43 yang bawah ni, iaitu amlahum alihatun tamna'uhum min dunina. Ya, itu ini ayat baru saja, tapi kalimah alihatun ni sebenarnya kita dah jumpa sebelum ni, ya. Cuma kita nak lihat macam manakah alihatun tu digunakan dalam konteks ayat ni, iaitu ayat ke berapa? 21:43 Al-Anbiya ayat ke 43, ya. Cuba kita tengok adakah ini keseluruhan ayat? Biasanya tidaklah, dia adalah sebahagian ayat, ya. Caranya kita boleh tengok tekan di sini, dia ada hyperlink, ya, dia akan tunjukkan ayat yang sepenuhnya di sinilah. Ni dia. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina la yastati'una nasra anfusihim wala hum minna yushabun. Ini yang keseluruhan, ya, kepada ayatnya. So untuk perbincangan tu diambil yang ini saja, bahagian pertama saja sehingga waqaf jaiz tu. Tu jadi insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah jumpa besok pagi Jumaat. Hari ini hari Khamis, ya. Jumpa pagi Jumaat. Terima kasih. Waalaikumsalam.